Tabur lah. Campak dalam telaga. Okey, telaga tu ada air tak? Tak. Okey, nasib baik tak ada air. Kalau ada air macam mana? Ada. Nanti basah. Lemas. Nasib baik tak ada air. Takut nanti Nabi Yusuf lemas. Tapi tak ada air kan? Ha? Okey. Kemudian mereka ni adik-beradik, mereka pun pulang ke rumah dengan berpura-pura menangis dan sedih. Faham tak? Bila adik-beradik dah campak Nabi Yusuf dekat dalam telaga tu, lepas tu nak balik rumah ni, takkan nak buat, mestilah ayah dia tanya kan, mana Yusuf kan? Lepas tu dia pakat, apa kata kita pura-pura je buat nangis. Tu. Pura-pura nangis dan sedih. Macam tu. Dia pakatlah macam konon-konon menangis lah. Dia besar. Dia tu besar. Dia tak masuk. Telaga tu besar lah. Besar. Besar yang macam pasir-pasir tu. Ya, okey. Mereka, bila dia sampai rumah, kawan-kawan dia menangis ni. Mereka memberitahu ayahnya mereka bahawa Nabi Yusuf alaihissalam telah mati dibaham oleh seekor serigala. Bila dah sampai rumah, konon-konon dia nangis. Dia cakap ke ayah dia, "Ayah, Yusuf dah kena makan dengan serigala." Betul ke tak? Betul. Betul ke tak? Salah. Jadi Nabi Yusuf hantar ke sampai dalam perigi buta. dalam telaga perigi je. Kan serigala kan dekat buku sekolah kan. Okey, faham? Ditipu ayah dia tak? Tipu. Baik tak kita menipu? Tak. Baik tak? Okey, sebagai bukti mereka menyerahkan kepada ayahanda mereka jubah Nabi Yusuf yang koyak rabak dan berlumuran dengan darah. Konon-kononnya adik-beradik dia ni ambil baju jubah Nabi Yusuf ni, dia letak darah. Dia nak cakap yang konon-kononnya Nabi Yusuf ni kena makan dengan serigala. Lepas tu macam tu. Dia betul ke tak? Tak. Dia tipu kan? Tipu. Ni konon-kononnya. Ni baju Nabi Yusuf, korang ada darah lah kat sini. Itulah. Sayang. Okey. Satu. Kita biar. Duduk. Spread. Allah. Sebenarnya darah tersebut ialah darah binatang, bukan darah Nabi Yusuf. Dia bunuh binatang apa, dia ambil darah tu, dia letak je darah dekat baju tu. Kaki tak ada. Okey. Kaki yang patah. Okey, apabila mendengar cerita anaknya mengenai Nabi Yusuf, apabila Nabi Yaqub dengar cerita Nabi Yusuf kena makan dengan serigala tu, Nabi Yaqub alaihissalam berasa sangat sedih sekali dan hanya berserah kepada Allah. Bila dia tahu yang kononnya anak tu dah kena makan serigala, dia sedihlah. Tidak lama kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya ajinya, lalulah sekumpulan kafilah. Kafilah ni macam orang berdagang tu. Orang bawa barang di kawasan telaga. Di kawasan telaga tempat Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh saudara-saudara tirinya. Tadi kan Nabi Yusuf kena campak dalam mana? Perigi. Perigi kan? Masa dalam perigi tu tiba-tiba dengan izin Allah ada satu rombongan. Rombongan dia datang lalu dekat perigi tu. Perigi tu. Lepas tu kejap. ditolong. Sabarlah dulu. Beberapa orang daripada mereka ingin mengambil air dari telaga itu. Bila dia dah sampai kat telaga tu, dia orang haus lah, nak minum air lah kononnya. Okey, kejap. Mereka sungguh terkejut apabila mendapati Nabi Yusuf. Betul lah Cik Faiz. Mereka sungguh terkejut apabila mendapati Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam telaga kering itu, lalu mereka menyelamatkannya. Okey, rasanya kalau kamu jadi orang kafilah tu, terkejut tak tengok ada orang dalam tu? Nak minum air ni, tiba ada orang dalam tu. Terkejut tak? Terkejut. Lepas tu rombongan tu pun selamatkan dia. Kononnya macam ni gambar dia. Ni. Ni telaga kan, orang-orang yang datang tu nak minum air, tengok Nabi Yusuf ada dalam ni. Ada air? Ada air ke tak? Tak
Telaga tu ke? Okey, duduk. Dia pergi buta. Pergi buta. Okey, duduk. Pergi dah Kita tak sebab saya tak. Dia buta sampai mata. Kemudian sambung. Kemudian okey, tadi Nabi Yusuf diselamatkan tak? Diselamatkan. Selamatkan tak? Nabi Yusuf diselamatkan oleh kafilah tu dengan orang-orang yang bawa barang tu. Okey, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam dibawa oleh rombongan kafilah itu ke Mesir. Bila dah jumpa Nabi Yusuf dalam telaga tu, dia pun takkan nak biarkan kan Nabi Yusuf dalam tu kan? Mesti dia ambil, dia kata bawa lah ni ikut kafilah pergi Mesir. Setibanya di Mesir, sampai di rombongan tu kat Mesir ya. Siapa tu Irsyad? Boleh ya. Ya, kejap. Nabi Yusuf alaihissalam telah dijual. Telah dijual kepada seorang pembesar. Kepada seorang pembesar di situ yang bernama Fathifar, untuk dijadikan pembantu kepada isterinya yang bernama Zulaika. Faham tak? Bila je rombongan tu jumpa Nabi Yusuf dalam telaga, dia ambil Nabi Yusuf pergi Mesir dan dia jual. Dia jual. Macam mana dia jual? Jual. Mana jual? Dia jual Nabi Yusuf dekat seorang pembesar. Pembesar tu macam ketua. Dekat ketua tu yang nama Fathifar ni. Nama ketua tu Fathifar ni. Siapa nama ketua tu? Mana untuk jadikan pembantu. Pembantu apa? Macam bukan atuk, macam bibi tu. Dia pembantu kepada isterinya yang bernama Zulaika tu. Tak pembantu, tolong-tolong dia kemas rumah, mop lantai, basuh baju. Kepada isteri dia bernama siapa? Isteri dia siapa nama? Sulai. Okey, ni dia bawa Nabi Yusuf. Nak pergi Mesir lah ni. Ni nak pergi Mesir ni. Okey dah. Nak tengok apa? Tak ada benda pun. Okey, sambung. Duduk sayang. Sambung boleh. Sambung, duduk. Cikgu tanya ni. Duduklah. Okey. Berkata pembesar Mesir itu kepada isterinya, hormatilah dia. Berkata pembesar Mesir itu kepada isterinya, hormatilah dia di rumah. Hormatilah dia di rumah kita ini, atau kita. Hormatilah dia di rumah kita ini, atau kita ambil dia sebagai anak. Okey, jap belakang.